Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Saudara pengacara majlis yang berhormat, yang berbahagia Datuk Lokman Hakim, Ketua Setiausaha Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Yang Berusaha Dr. Azman bin Ismail, Pengurusi Lembaga Pengelola Mardi, yang berbahagia Datuk Dr. Muhammad Zabawi bin Abdul Ghani, Ketua Pengarah Mardi, Yang Berusaha Dr. Asfaliza bin Ramli, Timbalan Ketua Pengarah Penyelidikan Mardi merangkap pengerusi Jawatan Kuasa Induk Showcase Teknologi Mardi 2023, Ketua-Ketua Agensi, Wakil-Wakil Kementerian, Jabatan dan Agensi, Barisan Pengurusan Kanan Mardi, rakan-rakan media, dan saya amat terharu apabila pagi ini dihadir sama oleh His Excellency Nail Latbob, Ambassador daripada Rusia, yang hadir bersama Mr. Vladislav Cherok, Agriculture Attaché Ambassador of Russia bersama, kemudian Arsen Turgambayev, betul ke tak sebutan itu, First Secretary Embassy of Kazakhstan bersama kita, Mr. Peter Vincent, High Commissioner Papua New Guinea bersama kita, Mr. George Oscar Abate, Charge d'Affaires Embassy of Republic of Argentina, Mr. Saud Mubarak Al-Nasir, Second Secretary Embassy of the State of Qatar, Ali Asghar Muhammadi, Ambassador of Iran, Embassy of Iran, Tengku Zahir Hussein, Timbalan Pengarah EPU bersama kita juga pada hari ini. Alhamdulillah, syukran ilallah di atas kehadiran semua, termasuklah datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan dan puan-puan serta hadirin yang dihormati sekalian. Pertama sekali saya ingin menzahirkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah izinnya dapat bersama-sama berada di sini di Maid sedang sempena dengan pameran teknologi dan inovasi pertanian Showcase Teknologi Mardi 2023 atau ringkasnya Showtech Mardi 2023. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Mardi kerana sudi menjemput saya bagi meresmikan majlis yang bersejarah pada hari ini. Sekalung tahniah diucapkan kepada Mardi di atas penganjuran program Showtech Mardi 2023. Tema yang diangkat peneraju inovasi agroteknologi bukan saja merupakan manifestasi kepada Mardi itu sendiri, malah di pihak Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan telah meletakkan inovasi teknologi sebagai strategi penting ke arah menjamin bekalan makanan supaya kekal cukup dan tersedia buat semua rakyat Malaysia. 3 hari lepas, kita menuai padi yang dibawa segala bentuk pemodenan yang dibuat di Skincan yang menghasilkan 10 hingga 12 tan di Skincan. Kita bawa dan kita perkenalkan di negeri Perlis dan Kedah. 105 hari, maka dituai padi itu kita dapat 11.4 tan. Artinya, kalau teknologi yang betul, inovasi yang betul, cara pengurusan yang betul, kita boleh capai SSL. Sikap kena berubah di sudut kalau mengusahakan padi. Saya sebut berulang kali, jangan di antara kita mengatakan, kalau tanya dia, kamu kerja apa?
Aku tak ada kerja, aku hanya buat benar. Masa depan kita mau dia menyebut, kerja aku ialah buat benar. Aku adalah pesawat. Artinya full time kena terlibat. Contoh nyata berlaku 3 hari yang lalu. Hasil yang begitu menakjubkan 11,4 tan. Dan kita lihat padi-padi yang lain. Di mana kita nampak pokok sambal tinggi daripada padi. Pokok rumput lebih tinggi pada padi, bagaimana kita nak dapat hasil yang tinggi? Oleh itu, semua pihak kena bergabung tenaga. Inovasi, teknologi baru, pembajaan, semuanya kena bergabung, insya-Allah. Bumi kita ini subur, kita boleh capai apa yang kita gariskan kalau semua bekerjasama, daripada Perdana Menteri, Menteri, Pegawai Kerajaan, penyelidik, semuanya kita combine. Saya selalu menyebut, negara-negara yang berjaya, negara yang kena sanction. Sebab mereka terpaksa buat untuk hidup. Contohnya China. China negara yang disanction selepas revolusi tahun 49. Negara-negara barat sanction mereka. Tapi pemerintahnya, rakyatnya berusaha. Hantar pelajar-pelajar ke luar negara, cari teknologi. Akhirnya mereka dapat memajukan negara mereka, memajukan dalam semua bidang teknologi, dan sekarang mereka sedang menuju menjadi nombor 1 kuasa ekonomi dunia. Negara yang disanction lagi ialah Cuba. Cuba disanction sejak daripada perang Subic, zaman John F. Kennedy. Mereka berlawan, mereka hasil, mereka bekerja kuat. Akhirnya Cuba menjadi negara yang taraf kesihatan paling tinggi dalam dunia. Mengekspor doktornya ke seluruh dunia sekarang ini. Perubatannya murah dan tempat orang membuat penyakit, mengubat kanser ialah di Cuba. Dan yang terdekat dengan kita, Iran, yang disanction lebih 40 tahun. 40 tahun disanction. Mereka terpaksa buat sendiri. Menteri Pertaniannya bekas pelajar Universiti Pertanian Malaysia sekarang ini. Dan sekarang dia juga pengarah Mardi. Diberitahu kepada kita hasil pertanian di Iran sudah meningkat 5 kali ganda daripada 40 tahun dahulu. Kenapa mereka berjaya? Mereka disanction. Kita kerana tak sanction, kita manja. Bila bersifat manja, kita tak boleh capai apa yang digariskan. Kita kemungkinan akan hadapi sanction beras tak lama lagi. India telah menyebut bahawa mereka akan mengurangkan ekspor beras mereka. Vietnam pun menyatakan demikian sebab mereka utamakan keperluan rakyat mereka. Itu hak mereka. Jikalau negara-negara ini stop ekspor beras kepada Malaysia, apa nak jadi kita pada waktu itu? Sebab persediaan mesti dibuat daripada sekarang. Kita anggap, kita mau dalam masa yang singkat ini kita akan capai SSL, self-sufficient dalam hal pengeluaran padi di Malaysia ini. Boleh, saya yakin boleh kalau kita ubah sikap kesemuanya. Jangan kita buat kerja dalam bentuk lepas tangan, kita tak akan berjaya. Contoh kita lihat yang berlaku di Lat 1000 Perlis baru-baru ini, pencapaian 11,4 tan, satu pencapaian yang begitu baik. Bila saya menjadi menteri, sebulan yang pertama saya menyebut soal tumpahan padi begitu banyak. 10% masa dipotong padi itu tumpah 10%. Kita ada Mardi, kita ada berbagai pusat penyelidikan, takkan tak boleh cipta mesin yang boleh mengurangkan tumpahan padi itu. Alhamdulillah di Perlis semalam mesin yang digunakan tumpahnya kurang daripada 2%. Bayangkan 10% kalau tumpah masa menuai padi, kalau 10,000 tan kita hilang 1,000 tan. Cukup tinggi. Ini yang kita mestilah otak pemikiran yang ada ini kita terjemahkan dalam bentuk tindakan. InsyaAllah kita akan berjaya. Berdasarkan statistik daripada Global Food Security Index, Malaysia menduduki tempat 39 di dunia dan ke-7 di rantau Asia Pasifik dalam keupayaan negara memastikan security makanan terjamin.
Sekarang nombor 1, security makanan dapat kepada Singapura. Tanah pun tak ada di negeri dia, tapi dia nombor 1. Justru Pelan Tindakan Dasar Security Makanan Negara 2021-2025 yang merangkumi 5 trust strategik, 15 strategi dan 96 inisiatif telah dibangunkan bagi memperkukuhkan security makanan dengan mengambil kira isu dan cabaran di sepanjang rantaian. On paper kita boleh bubuh target dan sebagainya, tapi kalau sikap tidak berubah, kita tidak boleh buat perubahan. Sikap itu cukup penting untuk menjadikan pertanian ini bukanlah satu benda yang sambil lewat. Dia adalah satu pekerja yang wajib kita usahakan untuk mencapai efisien dan juga security kepada makanan negara. Dasar Agro Makanan Negara 2.0 telah digubal sebagai usaha kerajaan menjamin security makanan dengan mendukung aspirasi dan hala tuju sektor agro makanan negara supaya lebih mampan, berdaya tahan dan berteknologi tinggi. Semua pihak perlu komited dan saling bekerjasama dalam meningkatkan keterjaminan makanan di samping usaha mengurangkan pergantungan kepada import. Kita import makanan lebih kurang 75 bilion. Kita ekspor barang-barang pertanian baru lebih kurang 40 bilion. Saya harap semua pihak, Mardi, Pharma, LPP, semua bekerja berganding bahu supaya memperkenalkan barang-barang pertanian kita, hasil pertanian kita keluar negara. Bila saya pergi ke Rome, saya pergi ke Hungary, saya pergi ke negara-negara ini, kita lihat barang-barang yang dibuat di Malaysia, terutama bahan makanan, adalah terlalu rendah. Perlu kita aktifkan lagi untuk mengekspor barang-barang kita keluar negara. Sekurang-kurang kita akan capai seimbang antara ekspor, sekarang masih 40 bilion lebih kurang, dan import 70 bilion sekurang-kurang kita dapat seimbangkan untuk menjaga ekonomi dan juga aliran wang negara kita tidak begitu banyak keluar negara. Bagi meningkatkan kapasiti pengeluaran domestik, Kementerian akan terus memberi penekanan yang lebih kepada penggunaan teknologi mekanisasi dan automasi, pembangunan model pertanian moden, pertanian tepat, agro robotik, implikasi berasaskan IoT dan sebagainya, sejajar dengan hala tuju memperkasa pertanian negara. Penggunaan teknologi baru dalam bidang agro makanan mampu mencerak penganalisa dan membuat keputusan secara tepat dan pantas. Kita dari segi database masih jauh lagi ketinggalan. Misalnya jumlah lembu, jumlah kambing di Malaysia, kalau tanya saya tak dapat beri maklumat lagi. Database masih lagi kita ketinggalan. Kita kena percepatkan supaya kita ada database yang tepat dalam semua bidang. Mardi sebagai sebuah agensi penyelidik dan pembangunan utama di bawah KPKM Saban tahun telah menghasilkan pelbagai inovasi dalam bentuk teknologi dan pengetahuan berkaitan sektor agro makanan negara. Teknologi dan pengetahuan ini perlu disampaikan kepada rakyat agar ia dapat digunakan pakai seterusnya. Kalau kita buat penyelidikan, dapat hasil, rakyat tak tahu, maka kita tak dapat terjemahkan kajian kita itu untuk rakyat. Aktiviti R&D dalam sektor ini perlu disokong dan dipergiatkan bagi menghasilkan lebih banyak lagi inovasi yang dapat digunakan pakai oleh golongan sasar serta membuka prospek sumber ekonomi baru melalui subsektor pembekal perkhidmatan industri. Showtech Mardi 2023 ini merupakan satu platform yang penting bertujuan menyampaikan kepada rakyat akan inovasi yang terhasil daripada aktiviti R&D yang telah dilaksanakan oleh Mardi. Untuk maklumat hadirin sekalian, sehingga kini sebanyak 53 varieti padi telah diisytihar oleh Mardi untuk memenuhi pelbagai keperluan. Sebahagian varieti menjadi amat popular dan diterima baik oleh petani. Antara varieti yang sangat popular seperti MR219, MR220, CL2 dan Mardi Siraj 297 telah menguasai lebih daripada 90% kawasan penanaman padi negara, dan varieti seperti MR219 dan MR220 CL2 telah ditanam lebih
daripada 20 musim. Tahniah kepada Mardi di atas penyelidikan ini. Selain itu, selari hala 7 kementerian bagi memodernkan dan meningkatkan pengeluaran padi negara, Mardi telah membangunkan teknologi pertanian tepat padi. Pertanian tepat membolehkan operasi komersial berskala besar dijalankan dengan penggunaan input tanaman dan boroh yang minimum. Teknologi moden seperti ini perlu digunakan dengan penuh lebih meluas di kalangan petani dan pesawat. Justru saya menyuruh syarikat swasta untuk turut bersama Mardi dalam mengembangkan teknologi moden yang akan membantu kumpulan sasar. Alhamdulillah, mutakhir ini syarikat swasta banyak yang terlibat dalam pertanian dan memberi berbagai-bagai sumbangan termasuk hal dalam penyelidikan mereka. InsyaAllah mereka akan berkongsi dengan Mardi untuk melahirkan R&D yang sesuai, yang lebih baik untuk Malaysia. Mardi turut membangunkan teknologi kilang tanaman yang menghasilkan sayur-sayuran premium. Teknologi ini menggunakan spektrum cahaya melalui pendidikan serta implikasi Internet of Things, dapat memaksimalkan hasil tanaman dengan penggunaan tenaga boroh yang rendah. Selain dari itu, bagi meningkatkan kapasiti industri pengeluaran agro makanan, Mardi terus komited membimbing lebih 650 syarikat dan usahawan di bawah program pembangunan usahawan. Menyedari harga import makanan akan terus meningkat, Mardi turut menjalankan penyelidikan penanaman bawang. Ini penting nih. Kita bawang semua import. Kalau ini satu usaha yang cukup baik, sebab bawang ni masak apa pun kalau makan, selain melainkan buat kuih, dia kena buah bawang. Kubis bunga, kubis tanah rendah, jagung bijian dan jagung manis. Lebih menarik, peluk-peluk tanaman contoh yang telah sedia dituai dibuka untuk orang awam dan pemain industri melihatnya sendiri pada tamasya kali ini. Selain itu, bagi memastikan peningkatan pengeluaran tanaman-tanaman industri negara, Mardi juga giat menjalankan kajian untuk kelapa dan kopi, di mana baru-baru ini Mardi telah melancarkan 3 klon baru kopi Liberica. Sedap kopi ini. Dan 4 varieti baru kelapa hybrid Mardi. Tuan-tuan dan puan-puan dan hadirin sekalian, bagi memastikan objektif jaminan sekuriti makanan negara tercapai, proses pemindahan teknologi adalah penting bagi meningkatkan kelestarian sumber pengeluaran, memprosesan, pengedaran dan penyediaan makanan negara. Pemindahan teknologi pertanian akan memberi manfaat kepada masyarakat sekiranya ia dapat diimplikasikan secara efektif di lapangan. Mardi sebagai sebuah institusi pendidikan dan pembangunan pertanian telah menjana banyak teknologi berkaitan pertanian dan industri agro makanan, di mana teknologi ini perlu dikembangkan dan dikomersialkan kepada golongan sasar. Justru pendekatan bersepadu oleh ejen-ejen pengembangan dan penjana teknologi perlu diambil bagi memastikan pemindahan teknologi agro makanan berlaku seiring dengan peralihan zaman. Oleh yang demikian, Showtek Mardi 2023 diharap mampu menjadi inspirasi bagi memastikan kelancaran dan kerancakan aktiviti pemindahan teknologi kepada golongan sasar, seterusnya memastikan kelangsungan dan jaminan makanan negara. Sekarang pula kita lihat timbul satu blok baru, blok ekonomi yang perlu kita mengambil perhatian untuk mendekati mereka, yaitu blok BRICS, BRICS, yaitu Brazil, Rusia, India, China dan South Africa, BRICS. Kemarin mereka tambah lagi anggota mereka yang masuk yang baru bersama BRICS ini ialah Iran, Saudi, UAE, Ethiopia, Mesir dan Argentina. Kumpulan BRICS ini mewakili lebih kurang 3 bilion penduduk dunia ini. Ini satu economic force yang baru yang diantaranya cadangan mereka supaya dapat diniagakan dalam bentuk wang tempatan. Artinya kita boleh gunakan ringgit untuk ekspor barangan kita,
mereka juga gunakan wang mereka melepasi yang sekarang ini hanya menggunakan dolar sahaja. Ini perkembangan baru yang pihak Mardi juga kena mengambil perhatian, terutama dalam penyelidikan dan pemasaran barangan kita pada masa yang akan datang. Sebelum saya akhiri ucapan ini, saya berharap Mardi sebagai sebuah institusi penyelidikan dan pembangunan teknologi pertanian dan makanan negara akan sentiasa mengambil inisiatif bagi membantu memastikan tahap keterjaminan makanan negara dalam keadaan terbaik. Pendekatan the whole of government and the whole of society perlu dipergiat dan diteruskan bagi memastikan matlamat ini tercapai. Di dalam kesempatan ini juga bersempena dengan bulan kemerdekaan, saya ingin mengangkat tema sambutan Hari Kemerdekaan serta Hari Malaysia tahun 2023 iaitu Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Tema ini didukung oleh konsep Malaysia Madani sebagai kunci utama bagi memastikan rakyat mengecapi segala bentuk kemajuan serta kemodenan yang berteraskan kemampanan budaya bangsa, berdaya cipta, keyakinan, kesejahteraan, hormat menghormati dan ihsan. Sekali lagi, tahniah saya ucapkan kepada semua jawatan kuasa yang telah bertungkus lumus bagi menjayakan show Tech Mardi 2023 ini. Diharapkan ia dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh semua pihak sekaligus memberi impak yang positif kepada sektor agro makanan negara. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, siru ala barakatillah, saya dengan sukacitanya meresmikan Showtek Mardi 2023. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.